أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Waalaikumsalam abadin, terima kasih kerana bersama pada malam ini dan sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah kita sambung pada malam ini. Kita akan mengulas secara umum bab yang ke-8 daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, iaitu bab al-istiqamah. Bab istiqamah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang saya gunakan edisi terjemahan terbitan PTS ini, telah mendatangkan kurang lebih 3 ayat yang berkaitan dengan tema istiqamah ini. Ini menarik tuan-tuan. Sampai saya terfikir setelah berhari-hari kita 7-8 hari dah ni kita live membacakan menggunakan teknik ini. Alangkah bagusnya kalau saya boleh keluarkan ayat-ayat ini dan dituliskan tafsir ataupun tadabburnya secara khusus dengan menisbahkan bab tentang apa yang Imam Nawawi nukilkan Quran dengan bab yang dia nyatakan di sini. Wallahu alam, idenya terlalu banyak ya, itu ini dan seumpamanya, tapi untuk membuatnya ternyata memerlukan masa, memerlukan juhud, kesungguhan, memerlukan fokus, memerlukan rujukan dan juga bantuan-bantuan lain dan seumpamanya. Ala kulli hal, pada malam ini kita tengok dulu apa Imam Nawawi, ayat mana yang Imam Nawawi jadikan sebagai muqaddimah ataupun sebagai ayat-ayat tema dalam bab istiqamah dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, iaitu bab yang ke-8 yang menunjukkan kita bahawa kita juga sudah bersama selama 8 hari selama 8 hari. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata Imam Nawawi rahimahullah, Allah menjelaskan menerusi surah Hud ayat 112. Ayat ini yang akan kita pilih untuk melihat bagaimanakah huraian Profesor Hamka nanti. Itu kaedah kita lah. Sebab masa yang terhad ya, kita hanya ada dalam lebih kurang 30 minit.
Makanya kita memilih hanya satu ayat sahaja dan melihat bagaimana Buya Hamka mengolah ataupun mengulas ayat tersebut daripada perspektif beliau dan tafsir Al-Azhar. Dalam menulis surah Hud ayat 112 yang bermaksud, oleh itu hendaklah kamu wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Ayat yang saya bacakan tadi di awal mukaddimah tadi, kalau tuan-tuan tengok ya. Ayat yang berbunyi fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Hamka menterjemahkan ayat ini dengan berkata, sebab itu tegak luruslah. Diguna soalan fi'il amr, fastaqim, maka tegaklah, luruslah, fastaqim, istiqamah yani. Siratal mustaqim, fastaqim, maka tegak luruslah. Kama umirta, sebagaimana sepanjang yang diperintahkan kepada engkau. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka wa la tatghaw, dan janganlah sekalian kamu dan orang-orang yang bertaubat beserta engkau, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Tatghaw, taghut, tatghaw tu daripada perkataan tagha, melampaulah. Tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, terhadap apa yang kamu kerjakan adalah amat melihat. Yakni Allah sangat melihat apa yang dikerjakan oleh kita semua. Itu ayat yang pertama yang Al-Imam Nawawi ambil dan letak dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalamin Sayyidil Mursalin. Baik, seterusnya kata Imam Nawawi, Allah menjelaskan menerusi surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Dua ayat, 30, 31, 32, tiga ayat. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap di atas jalan yang betul, turunlah kepada mereka malaikat dan dengan berkata, janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang dijanjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat. Dan kamu akan beroleh pada hari akhirat apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh pada hari itu apa yang kamu cita-citakan mendapatnya, sebagai sambutan penghormatan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ayat ini menjadi dalil bahawa nafsu yang kita ada hari ini akan dikembalikan oleh Allah bila kita bangkit di yaumil akhirah, dan nafsu samalah yang akan enjoy dalam syurga without the limit, unlimited. Ini disebutkan bahawa Allah akan melunaskan kehendak hawa nafsu ketika dalam syurga, yang tidak ada lagi restriction, tidak ada lagi syariat, tidak ada lagi halal haramnya apa semua, melainkan apa yang nafsu nak pada ketika itu, yang baik ke, yang buruk, mustahil ada yang buruk sebab dalam syurga semua benda baik belaka. Makanya ketika itulah diberikan peluang seluas-luasnya. Tapi atas muka bumi sekarang, nafsu tersebut perlu kita jaga dulu, kekang dia, guna pada tempat yang diberikan sahaja dan seumpamanya. Baik, ayat yang seterusnya Al-Imam Nawawi mendatangkan surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 yang bermaksud, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetapkan pendirian, maka tidaklah mereka takut dan tidak akan berduka cita. Merekalah ahli syurga, tetap kekallah mereka di dalamnya sebagai balasan untuk amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ayat ini ada isu sikit, bukan isu lah, ada perbincangan. Ayat ini seolah-olah menggambarkan orang yang masuk syurga adalah orang yang melakukan amal soleh. Ini kita banyak bincang, sama ada seorang itu masuk syurga kerana amal soleh ataupun kerana rahmat Allah. Di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang mengisyaratkan bahawa Rasulullah pun sebut bahawa dia akan masuk syurga kerana rahmat Allah. Hadis yang bila Rasulullah tanya, para sahabat ataupun sahabat tanya Rasulullah lah, Rasulullah kata, la yadkhulul jannah, la yadkhul jannah, tidak akan masuk syurga. Macam mana lah hadis tu ya? Yang menyebabkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, la yadkhul jannah ahadukum birahmatillah. Allah tak ingat dah. Tapi menggambarkan hadis itu, hadis yang sahih, menggambarkan bahawa
Rasulullah buat satu statement bahawa seseorang itu masuk syurga tidak dengan amal soleh mereka. Dan secara zahir hadis ini kelihatannya bertentangan dengan ayat Quran yang kita bacakan tadi. Dan di sinilah para ulama, Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengulas bahawa yang dimaksudkan sebenarnya, ya, masuk syurga mesti hanya kerana rahmat Allah, tapi untuk mendapatkan rahmat Allah itu mestilah dengan amal soleh. Maka Al-Quran dan hadis sebenarnya tidaklah bertentangan, melainkan melengkapi antara satu sama lain. Ini yang kita kena fahami. Jadi jika soalannya, maka kita masuk syurga kerana amal soleh kita ataupun kerana rahmat Allah, memang jawapan yang tepat adalah kita masuk syurga kerana rahmat Allah semata-mata. Tapi soalannya lagi, bagaimana nak dapatkan rahmat Allah? Maka rahmat Allah itu dapat kita perolehi melalui amal soleh kita. Sungguh-sungguh kita tunjuk pada Allah, kita berusaha mengamalkan amal soleh sehingga Allah Ta'ala belas kasihan kepada kita dan merahmati kita. Rahmat ni belas kasihan lah, kesian. Semata-mata kerana kasihan, barulah kita dapat masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Kalau semata-mata kerana amal soleh kita, maka kita akan menjadi orang yang gagal dan Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Baik, cuba kita tengok bagaimana Hamka mengulas surah Hud ayat 112 berdasarkan tafsir Al-Azhar yang beliau karang ketika dalam penjara itu. Baik, kata tajuknya istiqamah, yang diterjemahkan fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta, pangkal ayat 112. Kata Buya Hamka, di dalam ayat ini termaktub istaqim dari asas kata istiqamah, yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dengan tegak lurus, kata Hamka, iaitu teguh pada pendirian, tidak melencong atau menyeleweng ke kiri kanan dan tidak pernah mundur. Itu istaqim, itu fi'il amar, ya, perintah. Tidak melencong dan menyeleweng ke kiri kanan dan tidak pernah mundur dan tetap. Dalam ayat ini Nabi kita SAW disuruh teguh memegang pendiriannya, jangan bergoncang oleh apa jua pun gejala yang tampak di luar. Kalau kita sambungkan pangkal ayat 112 ini dengan ayat sebelumnya, akan lebih jelas lagi maksudnya bahawasanya orang banyak yang masih syak, masih ragu-ragu itu akan beransur dapat ditaklukkan kalau mereka melihat bahawa Nabi Rasulullah SAW sebagai penganjur faham tauhid ini tidak berkisar setapak pun dari langkah yang telah ditetapnya. Dan orang-orang yang bertaubat beserta engkau, kata Allah Azza wa Jalla lagi dalam ayat tersebut, iaitu fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw, dan sesiapa yang bertaubat yang bersama kamu wala tatghaw, dan jangan melampau. Selain Ali bin Abi Talib yang telah menyatakan iman kepada keseruan Rasulullah SAW di waktu dia masih belum baligh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, semua sahabat Rasulullah SAW itu, baik Abu Bakar, Umar, Muhammad, Uthman atau siapapun jua, semuanya itu dahulunya adalah orang-orang musyrik belaka. Apabila mereka telah menyetujui ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, lalu mereka mengakui dan mengucapkan syahadah bahawa tidak ada Allah melainkan Allah dan bahawa Muhammad SAW adalah Rasulullah. Sejak itu bertaubatlah mereka dari kemusyrikan. Maka di dalam ayat ini Rasulullah SAW diperintahkan Allah supaya teguh istiqamah dalam pendirian, dan beliau pun mesti mengajak pula agar seluruh pengikutnya yang telah taubat dari kemusyrikan itu pun menurut langkah yang teguh dari Nabi. Apabila mereka telah istiqamah, telah teguh memegang disiplin iman, maka orang-orang syak dan ragu-ragu itu pasti kian goyah pendiriannya, yang salah dan takluk kepada kebenaran. Dan janganlah kamu sekalian wala tatghaw, kata Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu sekalian melampaui batas. Apabila seseorang telah bertaubat dari dosa kemusyrikan dan telah mengakui dirinya menjadi seorang muslim, nescaya hidupnya mempunyai batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Ini maklum, Orang yang bertaubat artinya yang telah mengakui bahawasanya jalan yang ditempuhnya selama ini adalah jalan salah. Setelah dia taubat, dia pun mengakui tiada Allah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan mulailah dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan tawakal
dengan redha dan taat menuruti garis-garis yang ditentukan Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau tidak demikian, percumalah mengakui menyerah, yakni menjadi seorang muslim. Ini bahasa Hamka, tuan-tuan, indah ya. Bahasa Melayu Nusantara klasik, bahasa Melayu klasik Nusantara. Daripada Abu Sa'labah Al-Qushani, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha." Sesungguhnya Allah, maksudnya sesungguhnya Allah telah memfardukan beberapa perintah, janganlah disia-siakan, dan dia telah memberikan beberapa hal, janganlah melampaui batas, melampau, dan dia berdiam atas beberapa perkara, hal rahmat bagi kamu, bukan kerana lupa, janganlah kamu korek-korek lagi. Bila mana perintah tu jelas, suruh, kita ikut. Bila mana perintah tu jelas, larang, maka kita ikut. Bila mana ada perkara yang Allah diamkan, bainahuma umur mushtabihatun, maka di sinilah rahmat bagi umat, sebab hukumnya tidak jelas, tetapi tetap perlu ada dawabit. Para ulama pun muncullah dengan kaedah qawaid fiqhiyah, mereka keluarlah istilah-istilah, ada benda makruh, ada makruh tahrim dan seumpamanya. Ada yang harus boleh buat tapi tidak ada janji pahala apa semua, sebab nak kata sunat pun tak boleh. Macam tabarruk dengan logo syapal itulah. Sebahagiannya bersungguh-sungguh mempertahankan bahawa boleh, sebabnya diharuskan oleh sekian ulama. Tuan-tuan, harus. Apa maksud harus ni? Buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Buat pun tak tahu dapat pahala ke tidak, tak buat pun tak tahu. Benda tak jelas, maka diharuskan. Kenapa tidak kita mencari tabarruk yang memang ada sunnahnya? Tabarruk dengan bacaan Al-Quran, tabarruk dengan bulan puasa, tabarruk dengan mak ayah kita. Banyak lagi tabarruk yang sahih, yang lebih aula untuk kita. Tiba-tiba kita bersungguh-sungguh mempertahankan satu logo yang didakwa mempunyai khasiat, didakwa mempunyai fadilat, yang mana kita maklum dalam agama kita, nak dakwa satu benda ada khasiat, ada fadilat, mesti berlandaskan nas. Tidak cukup dengan tajribat, mujarrabat, tidak cukup. Tetapi bagi setengah individu yang ada dia melalui proses tersebut, itu tergantung pada dia, itu masalah dia lah. Tapi untuk mengajak orang lain supaya buat benda yang sama dengan ada keyakinan, i'tiqad, bahawa jika ada logo capar maka beranak jadi mudah, rezeki jadi murah, ini benda-benda yang tidak lain dikhawatiri membawa kepada menangkalkan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, kita tidak menolak tabarruk ya. Tuan-tuan boleh baca status-status Facebook saya yang kita kata kita kalau benar itu adalah capal Nabi SAW, bahkan saya akan menciumnya, saya akan menyanjungnya. Tapi kita tahu semua itu bukan capal Nabi SAW, tapi logo yang dilukis oleh setengah ulama menggambarkan logo tersebut, dan pada hari ini logo tersebut telah di-hijack menjadi logo rasmi kepada Braillewi. Kita tak katalah Braillewi yang mulakan, tapi logo tersebut telah di-hijack oleh golongan Braillewi dan menjadi logo rasmi dia, dan didakwa dengan pelbagai dakwaan. Jadi kenapa kita yang katanya ahli sunnah wal jamaah dan seumpamanya seronok sangat nak tasyabbuh, nak sama dengan golongan tersebut. Satu masa semua orang tak berani nak pakai serban hijau apa semua yang sama dengan Al-Arqam. Sebab setelah Arqam difatwakan sesat, maka tidak ada orang mahu nisbah dan dilihat sama dengan Al-Arqam. Tiba-tiba kita hari ini jelas Braillewi telah disesatkan oleh ahli sunnah wal jamaah di India sendiri, bukan kita reka-reka, benda itu adalah satu kerasmian di sana. Tiba-tiba kita seronok nak sama dengan mereka, cari logo lain lah. Cari logo lain, kenapa nak tengah tu? Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu benda yang pelik, dan saya nak tambah sikit lagi, kebetulan dah sebut ni. Logo capal ni satu fenomena baru. Perasan ke tidak, benda ini tidak pernah berlaku di negara kita sehinggalah beberapa tahun kebelakangan ini. Siapa-siapa yang membesar 10 tahun sebelum 10 tahun yang lampau, daripada 60-an, 70-an, 80-an, 90-an bahkan,
saya berada di pondok pada Mahad Darul Quran wal Qiraat, Ustaz Subki Abdul Rahman hafizahullah. Walaupun banyaklah kita tak sama dengan dia sekarang, tapi dari sudut dia guru saya, dia tetap guru kita lah. Dan tidak pernah kami duk guru dengan beberapa orang ustaz duk belajar kita jauh apa semua begini didedahkan dengan tabarruk dengan logo capal itu. Tidak ada. Kita tanya orang tua-tua kita yang berada di pondok lama-lama, tidak ada. Kenapa sekarang ni tiba-tiba ditazimkan, diagungkan sebegitu lalu logo capal dan diletakkan dengan bahkan golongan-golongan niagawan mengambil peluang untuk mereka cipta logo itu dengan pelbagai produk dan mendapat untung dan seumpamanya. Nak meniaga topi tak ada masalah. Nak meniaga topi yang ada logo capal pun tak ada masalah. Masalah sekarang meniaga topi dengan logo capal berserta dengan satu kefahaman, satu keyakinan bahawa pakai topi logo itu ada kelebihan sekian-sekian. Ini satu benda yang kita tak katalah syirik, na'udzubillah min dzalik hadza. Tapi membuka jalan, mengajar-ngajar, mendorong ke arah yang tersebut. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah aliran pemikiran dalam Islam daripada zaman Nuh alaihi salam sampailah sekarang. Perkara itu berdikit-dikit berlaku, dan jika tidak ada ulama-ulama ilmuwan sarjana Islam yang menegur, yang mengambil risiko bersalahan dan seumpamanya, dan alhamdulillah mufti-mufti kita sedarkan perkara ini, walaupun sebahagian yang lain hanya senyap, tapi sebahagian besar yang lain menyuarakan pandangan masing-masing. Alhamdulillah, kita harap fenomena ini difahami. Kita pun tak faham kenapa teruja sangat nak mentazimkan, dan mereka kelihatan seakan-akan tak teruja nak mentazimkan Quran, hadis dan benda-benda yang lain yang lebih jelas barakahnya. Tuan-tuan, lagi tajuk sikit, minta maaf. Baik, kita masuklah perbincangan kita yang sepatutnya dalam masa yang berbaki 5-6 minit lagi ni. Baiklah, kita tengok bagaimana Rasulullah SAW mendatangkan hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita baca terjemahannya dalam bahasa Melayu berkaitan dengan hadis-hadis yang bertemakan istiqamah. Hadis yang pertama daripada Abu Amru ataupun Abu Amrah. Nama sebenarnya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu melaporkan, saya berkata, wahai utusan Allah, ajarkan saya satu ucapan berkenaan Islam yang tidak perlu saya bertanya kepada orang lain lagi. Nabi Muhammad SAW menjawab, saudara ucapkan, saya percayakan pada Allah, amantu billah, thumma fastaqim, kata Rasulullah. Kemudian saudara berikan komitmen saudara pada ucapan tersebut. Qala amantu billah, Rasulullah kata kepada dia, kamu kena kata amantu billah, aku beriman kepada Allah, dan thumma fastaqim. Kemudiannya istiqamahlah, tetaplah, teguhlah dengan kata-kata tersebut. Itu pesan Rasulullah SAW kepada saudara kita, yang saudara ataupun sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu ini, ataupun kunyahnya Abu Amru ataupun Abu Amrah ini. Baik, hadis ini didapatkan oleh Imam Muslim. Untunglah dia ya dapat wasiat direct daripada Rasulullah, dan namanya dinukilkan sebagai salah seorang perawi utama daripada kalangan sahabat, yang mana-mana orang yang datang kemudian nak baca hadis ni akan sebut nama dia. Itulah nilai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melaporkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dekatkan diri saudara kepada Allah dengan melakukan amalan secara sederhana. Kemudian saudara berikan komitmen saudara pada amalan itu dengan melakukannya secara berterusan. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh amalannya itu. Sahabat-sahabat bertanya, bagaimana pula dengan Tuhan, wahai utusan Allah? Saya pun begitu, melainkan sekiranya Allah melindungi saya dengan rahmatnya dan kebaikannya, jawab Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga memberi gambaran bahawa kita tidak akan dapat masuk syurga kerana amal saleh kita, melainkan dengan rahmatillah, melainkan dengan rahmat Allah. La yadkhulul jannah man fi nafsihi mithqala dzarratin. Allah tak ingat, tak mari hadis tu, tuan-tuan. Minta maaf ya. Direkodkan oleh Imam Muslim. Para ulama berpendapat, makna istiqamah ialah sentiasa melazimkan diri mentaati Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan istiqamah adalah intipati ajaran Islam. Dalam beberapa hadis lain lagi,
digambarkan bahawa Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sendiri pun suka amalan yang kecil tapi berterusan berbanding amalan besar yang banyak tapi sekali saja. Contohnya, kita solat tarawih ataupun kita solat tahajud. Malam ni kita kata tak nak tidur, nak solat tahajud sungguh-sungguh. Kita pun lepas isyak, kita pun tidurlah sekejap macam mana. Tahajud yang bukan qiyam. Qiyam tu tak payah tidur lah, teruskan. Ni kita sebutkan tahajud lah. Maka kita pun bertahajud. Nah, kita tahajud tu, kira-kiranya tahajud sungguh-sungguh sampai ke subuh, nak dekat subuh esok. Tak berhenti. Macam orang zaman Rasulullah lah, 8 rakaat lepas isyak sampai ke subuh. 8 rakaat sebab apa? Sebab khatam Quran, tuan-tuan. Sayyidina Uthman bin Affan dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi meriwayatkan ada beberapa orang sahabat yang solatnya hanya 2 rakaat saja qiyam mereka pada malam lepas isyak, terus mereka qiyam sampai ke subuh dengan 2 rakaat sahaja, tapi mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Antaranya Uthman bin Affan, antaranya siapa dia lagi? Sa'id bin Jubair, antaranya beberapa orang lagi. Ada dalam kitab Al-Adhkar, dalam bab zikir yang paling utama iaitu membacakan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mustahillah kita dapat buat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita membaca kisah mereka pun sudah merinding, kata orang Indonesia. Merinding bulu roma kita. Memahami betapa mereka itu mampu mengkhatamkan Al-Quran secara dalam salat 2 rakaat, 15 juzuk. Sebab tu tarawih ni saya banyak surah masjid lah saya bagi cadangan. Tak payah buat 8, tak payah buat 20. Panjang sangat tu. Buat 2 rakaat sahaja. Buat 2 rakaat sahaja. Rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Allahu Akbar. Masjidil Haram pun tak buat, orang Arab pun tak buat, tuan-tuan ya. Kalau siapa-siapa buat, silakan, tak ada masalah. Tarawih ni 2 rakaat pun tarawih, maksimum pun tarawih. Cuma ulama meletak, ada ulama Syafi'iyah meletakkan mesti 20 baru dapat pahala. Tak dapat pahala tarawih, dapat pahala qiyam, dapat pahala tahajud, samalah tu. Apa saja amal soleh dalam Ramadan ini, pastilah pahalanya cukup bernilai untuk kita dalam rekod kita lah, dalam kredit untuk kita punya akaun pahala itu, insya-Allah. Ni kita pun sedang baca hadis Nabi, baca Quran ulas sikit ni. Semoga Allah Ta'ala nilai sebagai pahala juga. Ni ada sahabat, ada 17,000 orang bersama kita ni. Ada Ustaz Umar Syafi'inya, ada Ustaz Zaim Zamrinya, ada Abang Ahmad Fitrinya, dan seumpamanya itu. Semoga itu pun dinilai. Sambil-sambil dia buat kerja, tak tengok muka saya pun tak apa. Tapi sambil duk tengok TV, dengar buka. Semoga dapat manfaat juga, insya-Allah. Sambil sedang memandu, balik daripada tempat tazkirah kuliah ke, sedang nak pergi cari teh tarik. Ustaz Mustafa ada ke ni? Saya nak ajak makan capati sejak pagi ni. Ada ke tu? Ustaz Mustafa? Baik, insya-Allah nanti saya nak call dia lepas ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, begitulah perbincangan kita tentang bab yang ke-9 ulasannya, dan hadisnya ada 2 sahaja. Dan ayat Qurannya 3 yang didatangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam membicarakan bab istiqamah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada esok dengan perbincangan tentang galakan berfikir bab yang ke-9. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita perhatikan barakallahu fi wa fika barakallah fi dalina al-aziz. Oh, pelik nama dia ni. Tak apa, tak ada masalah Apa nama, sebenarnya saya pernah lah diminta baca Riyadhus Shalihin ini. Kita bermula daripada Kitabul Libas. Kitabul Libas, bila kita perhatikan, sebab tu kena ada, saya buat 2 kitab lah, kitab Arab dengan kitab terjemahan. Jadi bila tengok kitab Arab, kita tengok kitab terjemahan, ternyata pada tajuk-tajuk bab Imam Nawawi tu sudah ada fiqh daripada hadis-hadis tu. Akhi Khairul Arifin, terima kasih, jazakallahu khairan. Wa fikum barakallahu fi wa jazakallahu khairan katsira. Pada bab-bab tajuk itu pun dalam Riyadhus Shalihin ini sudah menggambarkan istinbat, kata kita kesimpulan Imam Nawawi tak ada hadis yang dia datangkan. Khususnya dalam bab-bab yang berkaitan dengan hukum fiqh. Menarik tuan-tuan, keharusan minum berdiri. Kita duk sangka selama ni minum berdiri ni satu benda yang tak sopan. Biar baca hadis Rasulullah minum diri. Sahabat tengok, bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah minum diri, dan Ali sebut, beginilah Rasulullah buat agar kamu tahu. Rasulullah pun pernah buat begini.
Tapi dalam masa yang lain ada larangan daripada Rasulullah minum diri, kena minum duduk. Macam mana fiqh nak faham tu? Menarik. Begitu juga dalam masalah kecium diri bagi lelaki. Riwayat Aisyah menyatakan, kalau siapa yang kamu bagi tahu kamu Rasulullah pernah kecium diri, jangan percaya. Sahabat riwayat, kami musafir dengan Rasulullah berhenti satu tempat, tiba-tiba Rasulullah kecium diri. Macam mana nak faham tu? Menarik, tuan-tuan. Inilah bagi mereka yang sedikit nak rasa sungguh-sungguh mendalami, bukan jadi alim, mustahil dapat jadi alim. Cuma kita jadi rasa, patutlah orang-orang yang bidang hadis, bidang fiqh ni, bidang usul fiqh ni, dia jadi seronok, dia jadi hebat, dia jadi ghalib, dia jadi tenggelam dengan ilmu dia. Sebab dia duduk bincang benda-benda begini. Pada kita remeh-temeh, pada kita tak ada makna. Sebab kita jahil tentang perkara tersebut. Kalau kita orang yang minat dan kita cuba mendalami, ternyata itu semua ada dia punya kemanisan bagi mereka yang memahami, insya-Allah. Sebab kata golongan sufi, man lam yarzuq la yadri. Siapa yang tidak pernah rasa zuk, rasa dia punya, kalau kata-kata rasa rasa berjejak, rasa sungguh-sungguh, apa nama dia punya menusuk itu, maka dia tak tahu. Cuma dalam in the context of the true things lah, benda yang betul, bukannya yang mengaruh falsafah apa semua, falsafah batini apa semua tu, tidaklah. Wallahu taala alam. Kita berhenti situ, kita akan sambung pula pada malam esok, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Muzakir pun ada ni, masih banyak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.